Okay, so thank you. Malam ni sebelum kita nak cerita pasal nafkah versus belanja, duit belanja. Alright, saya belanja dulu hampa satu lagu. Lama kan tak menyanyi. Test dulu nak membezakan aku dengan ustaz. Lagi dia panggil aku ustaz lagi. Saya suruh belajar hukum lah apalah kan. Kacau kau. Okay. Test. Di villa indah ini pernah menjadi saksi tamasya yang gemilang, suasana meriah termetri di hatiku. Kau yang memiliki kehebatannya di malam itu. Bila villa menyepi, kenangan pun bertamu. Wajahmu menikam, memperlahankan waktu. Aku pun hilang arah, kerana di sini bermula cintaku padamu. Akukah yang kesorangan, ditimpa percintaan janji manisnya yang mendera. Berikan kesempatan, bukannya hukuman, akan ku pastikan cinta ini. Cukup. Lama boleh. Saya kan, kalau saya saja tak ada nak main gitar. Saya tak ada nak main gitar. Malam ni je tiba-tiba teringin lah nak main. Tadi sebab saya dengar ke dalam kereta tadi, saya dengar lagu Bougainvillea. Bila saya dengar lagu Bougainvillea ni, kata menarik juga kan. Dah lama tak dapat ni. Okay. Alright. Okay, so thank you so much kepada anda semua. Amboi syahdunya. Okay, malam ni, okay, back to our business lah, right? Malam ni saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan persoalan daripada seseorang, okay, berkaitan dengan nafkah dan juga duit belanja. Sebab ada orang yang tanya, tuan, apa beza duit belanja dengan nafkah? So masih ada lagi keraguan kat situ, but it's okay. Saya akan terangkan. Alright, ada yang ramai yang akan bertanya, kalau suami tak bagi duit setiap bulan, yang tu boleh tak adakah yang tu dikira sebagai dia tak memberi nafkah? So ada juga kat situ yang timbul kan. Jadi saya terpanggil, saya rasa macam malam ni tajuk inilah kot. Saya kata dekat saya bagi tahu kat staff saya, Ain tolong buat poster, saya nak tajuk cerita tentang nafkah lawan dengan duit belanja. Okey. Baik. Di sisi undang-undang, di sisi undang-undang keluarga Islam, bila kita sebut tentang nafkah, bila kita sebut tentang nafkah, dia adalah satu kewajipan. Selepas sahaja suami ni akad nikah, dia dah menjadi kewajipan kepada dia untuk menafkahi, menyediakan keperluan-keperluan yang kita sebut sebagai nafkah, dan menjadi satu kewajipan. Dia tak boleh nak elak-elak dah. Dia dah memang, kalau sebelum ni seorang perempuan ni, sama ada dia anak dara ke, dia janda ke, dia terletak tanggungan tu di bawah bapak dia, wali dia. Ni kalau ada bapak lah. Kalau ada orang yang tak ada bapak pun, mungkin dia tanggung diri dia sendiri, alright. Tapi selepas sahaja dia akad nikah, dia dah berpindah kewajipan tu kepada seorang suami. So seorang suami, dia dah kena pegang tanggungjawab seorang bapa tu. Kalau seorang bapa sediakan nafkah untuk anak dia, jadi seorang suami kena sediakan nafkah untuk isteri. Jadi bapa ni dah melepaskan jadi tanggungjawab seorang suami. Jadi bila cerita tentang nafkah ni,
ada beberapa perkara yang kita kategorikan sebagai nafkah. Alright? Kita tak mau sentuh pasal duit lagi. Saya kena sebut tentang nafkah. So, apa benda tu nafkah? Nafkah ni adalah penyediaan tempat tinggal. Okay? Penyediaan tempat tinggal, makan minum, pakaian, perubatan. Alright? Kalau seorang isteri, dia ada satu lagi tambahan, nafkah batin. Anak tak ada nafkah batin. Astaghfirullahalazim. So isteri dia ada nafkah batin kat situ. Baik. Cerita tentang nafkah ni perempuan, kalau kita tengok 4 ni, dia biasanya mesti ada kaitan dengan duit, iaitu penyediaan tempat tinggal, makan minum dan juga pakaian dan juga perubatan. 4 ni pakai duit kan? Alright. Tapi adakah dia duit? Tak. Dia mesti dalam disediakan. Tak semestinya suami ni kena bagi duit. Tapi kalau dia sediakan dah tempat tinggal, kita kena tengok dulu. Tempat tinggal yang dia sediakan tu, siapa yang bayar segala bil-bil, air, api dan sebagainya. Okey? Jadi kita kena tahu, tempat tinggal ni bukan sekadar sewa rumah bayar sahaja ataupun bayar bulanan rumah dekat bank. Okey? Dia mesti ditanggung juga segala keperluan bil-bil elektrik, air. Itu semua adalah termasuk di dalam keperluan tempat tinggal. Seorang suami, dia wajib buat benda tu. Wajib untuk sediakan tempat tinggal tu. Bayar bulan ke, sewa ke ataupun tak kisahlah apa pun. Yang penting, dia mesti kena selesaikan benda tu. Bayar everything. Tapi kalau katalah seorang isteri, dia sanggup macam bekerjasama. Alright, tak kisah, bagus. Memang bagus yang tu. Ada bekerjasama untuk nak menstabilkan rumah tangga. Sebab kadang-kadang dia tahu suami ni mungkin tak berkemampuan sangat. Jadi kalau bahagi sama-sama, so mungkin kat situ dia akan meringankan suami tersebut. Alright, jadi kalau kata isteri tu tanggung sama, jadi dia tak bermaksud yang suami ni tak menjalankan dah tanggungjawab. Dia masih lagi menjalankan tanggungjawab, cuma dengan keredaan isteri tu sendiri untuk menanggung. Okay. So, dan dia ada kelebihan juga sebenarnya. Kalau katalah kita tanggung bersama, bayar bulanan bersama, so kita boleh claim yang tu sebagai atas pencarian yang kita ada sumbangan langsung kat situ. Tapi kalau orang yang tak bayar bersama, so suami dia yang provide, so dia tak ada nak claim tentang sumbangan langsung tu. Kalau kata cerita atas pencarian, itu cerita lain lah. Alright? So kalau nak dengar cerita tu, nanti kita tengok, kita sembang benda tu lain. Okay? So, bila cerita tentang tempat tinggal, mesti kita kena setkan yang tu adalah tanggungjawab suami. Alright? Makan minum, pakaian. Okay, makan minum ni standard lah. Kalau kata nak beli barang, boleh beli barang. Okay, maksudnya beli barang basah, barang kering, ikut. Okay, ataupun beli makanan siap pun boleh. Right, yang tu pun satu kewajipan. Kalau seorang isteri tu pergi bekerja, okay, memang pergi bekerja, so mungkin dia tak banyak masak dekat rumah kan. So dia mungkin makan dekat tempat kerja dan sebagainya. Jadi menjadi kewajipan juga untuk suami ni bagi duit untuk dia beli barang-barang tersebut. Kalau nak beli makan dan sebagainya. Kalau kata nak berjimat, beli barang dapur sampai itu, so basak, yang tu pun dah dikira melangsaikan tentang nafkah makan dan minum ni. Okay. Yang makan minum, saya rasa mungkin ramai yang faham kan, tentang pembelian barang-barang dapur, barang kering. Kalau kata di luar, bagi duit belanja untuk beli makan minum tu. So kalau untuk pakaian pula, jangan ingat pakaian ni, mungkin kita ni jarang sangat lah kan, setiap bulan nak beli pakaian kan. Ada ke? Ada setiap orang ke? Setiap bulan mesti beli baju baru. Oh, kata ada tu memang penuh kan, dia punya almari tu. Okay, kalau baju pula, keperluan pakaian ni, kita jangan sempitkan pakaian ni semata-mata benda yang berkaitan dengan baju dan seluar sahaja ataupun dengan kain sahaja. Okay, pakaian ni termasuk dengan, kalau anda perempuan, anda datang period, so anda beli tuala wanita. Kan baru ni kan ada cerita tentang Libres. Libres pun nampak boleh pening-pening kan.
Padahal Allah, tuala wanita standard kot, saya pun boleh tolong pergi beli. Yang tu pun menjadi isu. Dah, okey. So tuala wanita tu pun boleh dikira sebagai pakaian. So pakaian tu pun menjadi satu kewajipan untuk suami. Okey, apa lagi antara contoh pakaian yang penting untuk seorang wanita? Contohnya makeup. Skincare. Thank you. Wife dia bagi tahu. Skincare. So pencuci muka, deodorant nampak. Tu semua tu adalah pakaian. Benda yang penting. Kalau tak ada benda tu, dia akan menyebabkan anda mungkin macam mana? Macam tak apa nak lengkap kan? Sebab benda tu macam satu keperluan. Ubat gigi, brus gigi. Ada orang pakai brus gigi tu setahun sekali. Tak ada kan? Kembang lagi. Faham? So yang tu semua tu adalah pakaian. Yang mana penting untuk seseorang suami belikan benda-benda yang berkaitan dengan pakaian tersebut. Okey? Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan perubatan. So nafkah perubatan ni mungkinlah kan? Mungkinlah. Bukan tiap-tiap hari kita sakit. Mungkin juga bukan sebulan sekali kita nak sakit. Kan? Mungkin kadang-kadang kalau nak berlaku jadi tu baru jadi. Tapi kalau katalah memang benda tu sakit yang berterusan panjang tu kan, macam mungkin isteri ni ada sakit kronik lah. So memang tanggungjawab tu adalah tanggungjawab suami. Tapi kalau kata dari sudut untuk meringankan macam mana cara untuk nak bayak tu, yang tu saya tak boleh nak kata lah. Okey. Saya hanya cerita tentang tanggungjawab suami bab menafkahi mengenai perubatan. Okey, perubatan ni adalah tanggungjawab suami. Kalau isteri demam ke apa, pergi klinik, so klinik bayak bil klinik tu pun tanggungjawab kita lah. Ubat-ubat dan sebagainya. Okey. Clear? Okay. So 4 tu. Yang kelima tak payah sebut lah. Tentang nafkah batin ni, hampa semua tahulah. So nafkah batin pun adalah salah satu keperluan. Salah satu nafkah yang wajib. Tapi saya tak mau cerita bab tu, sebab kita nak fokus kepada nafkah zahir ni sahaja. Okay. So nafkah zahir ni, kalau suami dah provide, okay, kalau suami dah provide tu, jadi adakah perlu lagi dia beri duit belanja? Mesti ramai yang nak tahu kan. Kalau suami ni dah provide rumah, bil-bil semua dia bayar. Dia dah everything complete. Dia bayar bil Unify, tak Unify, Astro, tak Astro, semualah dia bayar. Kemudian makan, minum, beli, semua dia bagi. Dia beli dan barang basah, barang kering, tak pernah kurang lah kat dapur tu. Apa lagi? Pakaian. Kelengkapan tu tak payah ceritalah. Lengkap. Ada, senang cerita. Okay? Kemudian perubatan, siap beli insurans lagi. Kan, ada ambil insurans kesihatan. Okay, so settle. So perlu lagi tak suami ni bagi duit belanja? Perlu. Kalau tanya isteri saya ni, dia sebut perlulah. Tapi kalau dari sudut undang-undang, okay, kalau katalah suami ni memang dah provide everything dah kat situ, dia dah melepaskan tanggungjawab dia yang wajib. Okay, maksudnya dia dah selesai. Dia dah tunaikan segala keperluan kat situ, maka tak menjadi lagi tanggungjawab dia untuk bagi duit belanja. Sebab dia dah provide everything. Melainkan isteri bagi tahu, kata isteri nak macam ada benda yang dia mungkin dia nak beli sendiri, dan benda tu mungkin satu keperluan untuk diri dia. Okey, yang tu baru kita boleh bagi duit belanja. Senang. Okey, tu dia punya formula dia. Kalau dah provide everything, so duit belanja tu mungkin dah jadi bukan satu kewajipan, tapi kalau dia bagi tu haruslah kalau isteri minta. Alright. So lagi bagus kalau kata kita kena pegang pada satu hadis Nabi ni. Hadis Nabi kata sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada cepat. Come on, tulis. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada, tulis komen. Saya nak tengok apa jawapan anda. Kat. Cepat. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada
Ya, sedekah kepada ahli keluarga. So, isteri. Alright? Ranking yang paling bagus sekali kalau bagi sedekah tu adalah kepada yang pertama pada isteri. Yang kedua kepada anak-anak. Yang ketiga baru pergi kepada mak dan ayah tu. Sedekah kepada isteri. Okay? So, inilah antara peluang untuk suami ni menambah kebajikan. Dia tak perlu dah nak fikir nak pergi derma kat tempat ni, pergi derma tempat ni. Cukup bagi sedekah lebih kat isteri tu, walaupun dalam keadaan mungkin dia dah tunaikan segala-gala keperluan, kewajipan dia tu. Jadi kalau dia bagi sedekah yang dia bagi duit belanja tu, dia dikira sebagai satu sedekah. Tapi kalau katakanlah pula kan, katakanlah dalam keadaan yang suami tak provide benda-benda tu semua, rumah semua ni kan, tak provide, tapi dia bagi duit. Dia tukar. Okay, so dia tukar daripada kewajipan nafkah tu, dia bagi dalam bentuk duit. So dia total everything, and then setiap bulan dia just transfer je. Okay, dia transfer je setiap bulan. Berapa? Bayar sewa rumah berapa, bil semua berapa, dia total, and then dia bagi duit sahaja. So boleh tak dikira sebagai nafkah? Ya, yang tu boleh dikira sebagai nafkah yang dah tertunai. Tapi kalau bagi tu tak cukup pula, macam mana? Okay? So kalau bagi tak cukup, yang tu bukan bermaksud dia tidak menunaikan tanggungjawab, cuma dia cuai dalam tanggungjawab. Saya nak kongsi perempuan tadi, alhamdulillah hari ni ada satu keputusan kes fasah yang pihak kami filekan dahulu tahun lepas punya kes, tahun 2020, ya betul. Tahun 2020 punya kes tentang fasah, isteri filekan. Kita bawa dakwaan yang suami dia bukan tak bagi nafkah, alright? Dia bukan tak bagi 100%, cuma dalam keadaan yang dia hanya provide 30% saja. So dia provide 30%, lagi 70% tu kebanyakan tu isteri tanggung, termasuk dengan perbelanjaan anak-anak. Okay, so apa yang boleh kan saya share ni Okay. So apa yang kita nak bagi tahu, benda ni dia bukan dia tuntut fasah sebab dia cuai. Dalam fasah, dalam enactment keluarga Islam, seorang isteri yang tuntut fasah, dia tak semestinya cerita tentang dia tak dapat 100%. Okay? Dia tak semestinya dia tanggung everything. Kalau dia tanggung melebihi daripada kewajipan yang sepatutnya seorang suami tu tanggung, jadi dia boleh tuntut fasah tu. Kita kategorikan sebagai cuai nafkah. Cuai nafkah. So alhamdulillah, sepanjang setahun, sebab dicampur dengan PKP, mahkamah tutup dan sebagainya, hari ini keputusan mahkamah berikan secara online. Alhamdulillah, mahkamah terima tuntutan fasah tersebut atas alasan yang suami gagal, kita tak sebut gagal, suami cuai dalam penyediaan nafkah lebih daripada 4 bulan. Sebab dalam undang-undang cukup 4 bulan je. Hendaknya mungkin kita bawa tu lebih daripada tu, dah sampai masuk 2 tahun. Tapi alhamdulillah, disebabkan isu cuai nafkah ni, hakim kata tak semestinya suami ni tak bagi sampai 100% tu baru boleh tuntut fasah. So kalau cuai pun boleh dikira untuk tuntutan fasah tu boleh disabitkan. So hakim terima, dan hari ni terfasahlah satu perkahwinan yang mana isteri ni dah lama dah bertahan dalam tempoh perkahwinan tersebut. Okeylah, saya tak nak kata achievement sebab benda ni kan berkaitan dengan rumah tangga orang. Cuma kita mempermudahkan apa urusan yang hendak dituntut oleh anak guam. So isteri ni berkeras nak meneruskan dia punya tuntutan, dan kita pun tak pernah nak galakkan kepada perceraian. Alright? So dekat situ membuatkan saya rasa macam terpanggil untuk berkongsi. So bagaimana yang disebut sebagai cuai nafkah ni? Adakah kalau kata suami tak bagi duit belanja ni dikira cuai? Tak. Alright? Cuai ni senang ceritanya,
kalau suami ni dia hanya provide rumah, tapi makan, minum, pakaian, ubat semua tu isteri tu yang tanggung. Contoh kat situ. Yang tu cuai. Kalau kata dalam bentuk duit. Alright, kalau kata dalam bentuk duit. Dia bagi kata sebulan dia bagi 100 sahaja. So 100 tu untuk isteri guna beli makan minum semua, termasuk dengan bayar duit rumah. Logik tak? So tak logik kan? Walaupun dia mungkin kata ini ikut kemampuan saya. So kat situ tu dia dah ada macam ada masa macam tak wajar kat situ. Sebabnya 100 ni kalau kata memang boleh membayar segala-galanya untuk provide nafkah tu, ya, kita boleh kata yang tu sebagai telah menjalankan tanggungjawab dia menyediakan nafkah. Tapi kalau 100 tu memang dibuktikan tak dapat menyelesaikan rumah, pembelanjaan, makan, minum sebagainya tu, so yang tu kita boleh anggap sebagai cuai. Alright? So kita macam dah lari sangat kan. Tapi tak apalah. Yang penting tu sekarang ni saya nak bagi clear. Yang mana yang kita katakan nafkah, yang mana kita kata duit belanja. So nafkah ni adalah keperluan penyediaan tempat tinggal, makan minum, pakaian dan juga perubatan. Dan kalau dari sudut duit belanja ni, kalau suami ni dah memang sediakan everything ni, kalau dia bagi juga duit belanja, yang tu bukan kewajipan, dia dikira sebagai sedekah aja. Kalau dia tak mau bagi pun tak apa, sebab dia dah provide everything kat situ. Kalau dia bagi, bagus, suami yang bagus. Tu je. Okay? Tapi kalau katalah suami ni tak provide macam tak sediakan rumah sebagainya tu, so isteri yang bayar kan. Tapi dia bagi dalam bentuk duit yang memang semua boleh cover kat situ. Duit belanja rumah sebagainya tu cukup. So yang tu adalah dia menunaikan tanggungjawab nafkah dia. Okey. Tapi tadi ada tapi juga. Tapi katakanlah kan, seorang suami ni diperintahkan, dia memang ada perintah. Mahkamah keluarkan satu perintah nafkah. Perintah nafkah isteri ni, mahkamah perintahkan kepada suami untuk bayar RM500 sebulan. Contohnya. Kan? RM500 sebulan. So isteri ni dia sepatutnya terima berapa nafkah dia? RM500 sebulan tu sahaja. Jadi kalau katalah RM500 sebulan tu mungkin tak cukup pun, kalau mahkamah dah perintahkan, jadi dia dah terikat dekat situ. Sebab perintah tu dikeluarkan, nafkah tu mengikut apa yang telah dituntut. Faham tak? So maksudnya kalau katalah mahkamah dah perintahkan nafkah isteri tu 500, jadi 500 tu dah dibayar, jadi kita tak boleh nak komplain, boleh nak kata dah yang suami ni tak bayar ataupun cuai dah. Sebab memang itulah mahkamah perintahkan dia. Okey? Alright, saya nak terima soalan lah kot. Penat lah. Ada ayam ni. Bila bercakap banyak ni penat kan? Okey, sekarang ni baru saya akan ambil soalan. So siapa yang letak soalan sebelum-sebelum ni, saya mungkin tak tengok lah. Ni duduk sekejap. Dalam 20 minit gini habis. Okey, saya tengok ada satu soalan. Saya nampak soalan daripada Ruzaini. Soalan ke ni? Awak tiba-tiba lagi satu, kau cuba tanya pejabat agama. Lan ada cakap suruh kau keluar dari rumah tu, apa hukumnya? Pak Ruzaini ni marah saya ke apa ni? Lagi satu, kau cuba tanya pejabat agama. Tengah bercakap dengan siapa ni? Apa hukumnya bila suami halau kita keluar dari rumah tuan? Saya nak tanya pasal hal ni. Soalan ke ni ya? Okey. Apa hukum? Saya kalau tanya bab hukum ni macam salah ruang lah Puan Ruzaini. Sebab saya ni lebih kepada undang-undang. Okey. Tapi setahu dan sepengajian saya yang tak berapa banyak ni,
Kalau suami halau isteri keluar daripada rumah tanpa melalui proses, tanpa melalui proses yang Islam tetapkan. So apa yang Islam tetapkan? Yang pertamanya, kalau suami ni marah macam mana sekalipun dekat isteri tu, dalam Islam dia suruh yang pertama nasihat cara yang baik dulu. Yang keduanya, lepas nasihat, kalau isteri tak dengar juga cakap, pisahkan tempat tidur. Yang ketiga, kalau tak boleh jalan juga, dia kena dibuat pukulan dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam perbahasan ulama, pukulan tidak menyakitkan tu seperti hujung kain saja pukul, coek macam tu. Ada juga kata hujung bantal, macam tu sahaja. Bukan tampak penendang semua tu. Alright, jadi kalau semua tu dah buat, yang tu tak ready juga, undang-undang cakap kita kena buat permohonan untuk tuntutan kembali taat dan juga sabitan nusyus. Jadi tak boleh halau macam tu saja suruh keluar daripada rumah. Saya tak dengar lagi lah ada cerita Islam sebut isteri teruk saja halau keluar daripada rumah. Tak ada lagi macam tu. Okey. Rodiah LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kalau sepanjang berkahwin suami tak bagi nafkah untuk isteri? Okey. Soalan ni pun quite popular juga. Terima kasih Puan Rodiah. Yang ni pun salah satu daripada isu yang selalu ditanyakan oleh seseorang isteri yang mungkin dia dah menjurus ke arah untuk tuntutan perceraian. Okey. Kalau ada orang datang kepada saya, dia kata, "Tuan, saya nak tuntut fasakh sebab suami saya tak bagi nafkah daripada awal kahwin." So kita tanya, kahwin tu tahun bila? Tahun 2000. Tahun 2000. So 2021 ni baru nak buat tuntutan perceraian. Apa jadi 20 tahun tu? Kenapa sekarang ni lepas 20 tahun baru nak buat baru nak buat perceraian tu? Jadi dia akan timbul isu apa? Isu isteri redha. Jadi kalau anda nak claim nak buat tuntutan fasakh, misalnya nak buat tuntutan fasakh dengan alasan suami tak bagi nafkah sejak awal perkahwinan, kalau perkahwinan anda tu masih singkat, cukup lebih daripada 4 bulan tu, okey, tak apa. Tapi kalau bertahun-tahun lamanya anda cerita tentang tak dapat nafkah tu, dia mungkin akan timbul kat situ, anda redha ke ataupun sama-sama tanggung. Okay. So kalau kata suami tak bagi nafkah untuk isteri dari sudut undang-undang, dari sudut undang-undang, saya tak mau cakap dari sudut hukum sangatlah. Dari sudut undang-undang, isteri ni dia ada 2 pilihan. Saya cakap isteri ada 2 pilihan. Apa pilihannya pertama? Pilihannya pertama adalah kalau dia tak mau perceraian. Isteri tak mau bercerai, tapi dia hanya nak nafkah sahaja. Dari sudut undang-undang, isteri boleh buat tuntutan nafkah isteri dekat mahkamah. Siapa first time dengar? Mungkin ada yang tak tahu kan. So, kalau isteri yang tak mau cerai tapi dia nak nafkah, tapi suami tak mau bagi, jadi dia boleh buat tuntutan nafkah isteri di mahkamah syariah. So mahkamah syariah yang akan tentukan berapa jumlah yang sewajarnya nafkah bagi seorang isteri ni. Dia nak kena tengok dulu. Lepas tu nak tengok juga isteri ni ada nusyus ataupun tidak, ada sabitan nusyus atau tidak. So kalau isteri ni disabitkan nusyus, maka mahkamah tak boleh bagi perintah nafkah tu, sehinggalah isteri dah kembali taat. Tu pilihan yang pertama kalau cerita tentang suami tak bagi nafkah. Alright, kita ada pilihan yang pertama untuk buat tuntutan nafkah. Atau pilihan yang kedua, pilihan yang kedua adalah anda mungkin dah tak boleh nak teruskan dah. Dah tak boleh nak teruskan perkahwinan. Anda mungkin nak memikirkan ke arah jalan perpisahan. So kalau anda nak pilih jalan perpisahan, harus hukum dia untuk anda buat tuntutan fasakh tersebut. So anda boleh buat tuntutan tu.
Sebab nafkah adalah kewajipan. Jadi kalau suami tak tunaikan nafkah ikut undang lebih pada 4 bulan tu, kalau anda tak dapat, so anda berhak untuk tuntut perceraian. Tapi macam mana pun depends atas keputusan kita sendiri. Kalau kita sanggup bertahan, kita bertahanlah. Tapi kalau kita tak sanggup bertahan, itulah dua pilihannya. Pertama, kita boleh buat tuntutan nafkah, atau pilihan yang kedua, kita boleh buat tuntutan perceraian. Wallahualam. Okey so clear kot kat situ. Boleh ke isteri tetapkan berapa nafkah yang suami perlu bagi? Okey, isteri boleh tentukan berapa nafkah yang dia nak. Cuma nafkah yang dia nak tentukan tu mesti wajar dan benda tu memang satu keperluan. Okey, memang benda tu satu benda yang bukannya tokok tambah. Memang kalau kena ada benda tu. Right? Dan kalau dia tak boleh lah macam terlampau-lampau. Kena tengok juga kepada kemampuan. Okay? Kalau dalam mahkamah pun, bila cerita tentang tuntutan nafkah, sama ada nafkah isteri ke, ataupun nafkah iddah ke, ataupun nafkah anak ke, perkara pertama mesti kita tengok kepada keperluan. Okay? Sebab nafkah ni keperluan. So kita kena cerita keperluan tu. Yang keduanya, kita akan seimbangkan dengan kemampuan. So kemampuan pihak suami ni bagaimana? Ada tak dia ada hutang apa-apa ke, berapa gaji dia, berapa pendapatan dia. So mahkamah pun nak tahu benda ni. Sebab ini adalah perkara yang perlu untuk mahkamah imbangkan antara keperluan dan juga liability, kemampuan dia, tanggungjawab suami tu sendiri. Okay? Tak boleh lah kalau kata suami ni pendapatan dia berapa? Let's say lah pendapatan dia dalam 3,000 je kan. 3,000 tolak-tolak semua tu. Lepas tu kita nak minta nafkah untuk sediakan rumah banglo. So macam tak wajar sangat kan. So kena, kita panggil apa dalam peribahasa Melayu? Ukur baju di badan sendiri. Kat situlah. Alright? So kalau kata nak tetapkan, ya, isteri boleh tetapkan. Cuma kena tengok kepada kewajaran. Wajar ataupun tidak jumlah tuntutan kita tu. Okay. Alright. Syah Zarqif. Tuan, saya nak tanya, okay. Kalau isteri kerja government kan ada elang rumah, adakah tu boleh dikira nafkah suami yang sepatutnya dibayar rumah? Okay. Jawapannya adalah yang tu bukannya nafkah yang nafkah suami. Alright, yang tu dikira sebagai elang lah. Tapi let's say lah rumah tu memang dibayar. Okay, kalau dah kata elang rumah tu elang rumah isteri kan. So suami ni dia boleh bagi tahu kepada isteri dia. Saya kalau katalah contohlah kan, elang rumah yang isteri kena potong tu mungkin melebihi daripada kemampuan. So suami ni dia kena bagi tahu kata dia nak bayar tapi tengok pada kemampuan dia. Alright. Sebab kalau kata dia tak mampu, anda mungkin nak kena pindah pergi tempat lain ikut kadar kemampuan yang suami tu bagi tahulah. So rumah yang sesuai. Tapi kalau katalah memang dia tak mampu, memang dia tak mampu, elang rumah tu memang tak mampu untuk dia nak bayar kepada isteri tu balik. Jadi dia kena berunding dengan isteri tu. Suami kena berunding dengan isteri. Berapa boleh tak kalau saya nak bayar sikit, separuh dan sebagainya. Cuma yang menjadi kewajipan adalah tu keperluan-keperluan yang berkaitan dengan rumah ni. Bil elektrik, bil air tu tak boleh lah kata nak tolak. Sebab yang tu tak tolak dan elang ni kan. Minyak sejuk. Okay. So elang lah kan. Dia bukan nafkah. Kalau suami tu nak bayar, suami tu boleh bayar. So dia dah macam menunaikan nafkah tempat tinggal jugalah. Tapi kalau dia tak mampu, dia kena berunding dengan isteri tu sendiri. Yang penting tu yang bil elektrik, bil air tu dia kena bayar lah. Dia kena tunaikan itu. Oh, dia memang ada tanya tadi rasanya pasal suami halau dia. Oh, okey.
Okey, Abe Adam Fitri. Perintah mahkamah semasa bernikah dalam poligami tu tuan, boleh diguna pakai dalam tuntutan nafkah tertunggak nanti. Ya, betul. Yang tu boleh. Alright, siapa yang nak buat tuntutan tunggakan nafkah, dia mesti kena ada perintah sebaik-baiknya lah. Perintah nafkah. Jadi bagi orang yang diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar nafkah melalui perintah poligami, jadi dia adalah kat situ bukti kata dia dapat berapa sebulan nafkah tu. Jadi kalau dia dah ada perintah nafkah tu berapa sebulan, jadi kalau dia nak buat tuntutan, senanglah dia nak buktikan berapa jumlah sepatutnya dan berapa tunggakan yang telah berlaku. Okey? Saya first time dengar. Aku thank you. Okey, Aida Burhan. Soalan, titik. Wow. Keperluan perubatan adalah tanggungjawab suami. Sekiranya isteri yang bayar pakai duit sendiri selama dalam tempoh perkahwinan, bolehkah dituntut pada suami? Boleh. Boleh tuntut. Okey? Bolehlah tuntut. Kita minta lah, kata contohlah kan, isteri duk bayar tu, dia ada resit. So claim lah. Sebab yang tu tanggungjawab suami. Okey, tanggungjawab suami. Tapi kena tengok jugalah kemampuan dia tu. Ini kalau duk pergi kat tempat berubat tu, pergi kat klinik, pergi kat hospital swasta, tak mau kurang lah nak Gleneagle contohlah. Okey, contoh bukan Puan Aida, contoh so kita pun nak claim kat dia, tak padan. Tengok jugalah pada kemampuan. Kalau memang betul-betul dia ni orang yang berkemampuan sungguh-sungguh, memang yang orang yang ada-ada, gitu. Macam cerita Piramli pula kan, aku ni orang ada-ada tau. Maksudin. Okey. Jadi boleh tuntut. Tapi kalau nak tuntut dekat mahkamah boleh ataupun tak? Tu kalau kata soalan dia lah kan. Kena sesuai dengan saya jugalah. Okey, kalau nak tuntut tunggakan nafkah-nafkah yang kita tanggung, especially nafkah perubatan, kita nak claim, kita nak buat tuntutan tunggakan nafkah perubatan yang kita tanggung selama ni, kita nak tuntut melalui perintah mahkamah. Boleh tak? Boleh nak tuntut. Tapi belum tentu boleh dapat banyak tu. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, di sisi mahkamah, kalau kita nak buat tuntutan tunggakan nafkah, sebaik-baiknya kita ada perintah nafkah. Dia kena ada perintah nafkah, baru kita boleh nilai berapa tunggakan. Macam anda beli kereta, okay, kita beli kereta, kita ada agreement dengan bank kan, berapa kita kena bayar sebulan dengan bank. Contoh, kita beli Myvi, kena bayar 600 sebulan. 600. Sebab apa? Sebab kita ada perjanjian dengan bank 600 setiap bulan. Tu perintah dia. Okay? Kemudian ada tunggakan, tak bayar 3 bulan. Jadi bank minta kita, ni 3 bulan sudah tak bayar. Dah jumlah berapa? 6 kira RM1,800. Macam mana dia tahu RM1,800? Sebab kita ada tunggakan 3 bulan. 6 kali 3, 600 kali 3 bulan, RM1,800. Macam itulah. Senang kita nak buat tuntutan kalau kita ada perintah tu. Are we clear? Good. Okay, sikit lagi 5 minit. Nafkah khas dengan nafkah makan minum tempat tinggal tu ada beza ke? Nafkah khas, saya tak pernah dengar lagi nafkah khas. Alright. Tapi mungkin nafkah khas ni membawa maksud kepada duit belanja lah kot. Kalau kata duit belanja, macam saya cakap tadi, Puan Dari Hawa. Okay, macam mana Puan Dari Hawa ni buat tulisan macam tu Okay, kalau duit belanja ni, kalau suami dah provide dah segala-galanya, nafkah, tempat tinggal, makan minum, pakaian, perubatan, semua dah provide, jadi dia tak menjadi kewajipan untuk dia bagi duit belanja lagi. Melainkan isteri minta tu memang ada duit belanja yang dia perlu untuk beli barang keperluan something, so kena bagi. Tapi kalau tak ada, semua benda dia bagi, dia dah provide dah everything, jadi tak menjadi kewajipan. Kalau suami bagi juga, yang tu dianggap sebagai sedekah. Di sisi hukum lah. Okay. Maziah Wan Rosli, kalau belanja rawatan perubatan guna kad employee isteri, kira macam mana? Oh, okey.
Bagus juga soalan-soalan macam ni lebih praktikal Puan Maziah. Alright. Pada saya bila rawatan perubatan tersebut memang ditanggung oleh oleh tempat kerja majikan, okey. Jadi kita tak boleh nak kata suami gagal untuk bayar benda tu, sebab yang tu memang tanggungjawab majikan. Dia dah provide dekat situ. Cuma apa yang menjadi menjadi nafkah kalau katalah benda tu tak ada. Okey, kalau memang syarikat tak tanggung, okey, kos rawatan perubatan kita pun tak ada insurans, so memang tertanggung itu kepada suami. Tapi kalau dah ada tanggungan, ada insurans ke, ataupun ada medical card, ataupun ada klinik panel yang mana majikan tanggung tu, kalau suami tak bayar, tak bolehlah claim kata yang tu tak menyediakan nafkah perubatan. Sebab yang tu dah mahkamah dah ada pihak yang tanggung. Melainkan memang kita tak ada tu. Kita tak ada everything, kita memang bergantung penuh kepada suami. Jadi memang nafkah wajib suami untuk membayar perubatan tersebut. Okey? Right, to be fair lah Puan Maziah. Kalau bergaduh sampai fizikal kepada suami yang abusive juga, kira nusyus ke? Okey. Bila cerita tentang nusyus ni, jangan fikir tentang perbuatan tu saja. Okay, jangan fikir tentang perbuatan. Alright? Bila sebut tentang nusyus ni, kalau anda tengok video saya, berbeza dengan cerita-cerita ustaz. Okay, cerita-cerita agama. Kalau cerita-cerita agama, dia akan lebih fokus kepada perbuatan. Perbuatan nusyus. Contohnya, menengking, pukul suami ke, keluar daripada rumah tanpa izin. Alright? Yang tu perbuatan. Okay. Tapi kalau anda tonton saya, bila cerita tentang nusyus, jawapan saya adalah selagi mana isteri tidak disabitkan nusyus oleh mahkamah, selagi tu isteri tu tak boleh dikatakan nusyus. Sebab di sisi undang-undang, di sisi undang-undang, seseorang isteri ni, kalau dia dah, macam contohlah dia keluar daripada rumah sekalipun, belum tentu lagi dia dikira nusyus. Termasuk kalau kata isteri ni bertumbuk, bertumbuk dengan suami, bertumbuk dengan suami, adalah macam-macam, jangan kata abusive, macam-macam lebih daripada tu boleh jadi juga. Jadi jatuh tak nusyus lagi masa tu? Tak. Ya, cuma yang tu mungkin perbuatan nusyus, tapi belum tentu lagi dia dah disabitkan nusyus. Sebab bila cerita tentang nusyus ni, dia mesti dibicarakan dalam mahkamah. Seorang suami, kalau dia nak kata isteri dia tu nusyus, bukan melalui mulut suami tu, tapi melalui mulut hakim. So suami ni, kalau dia nak isteri dia disabitkan nusyus, dia kena buat tuntutan nusyus dekat mahkamah syariah. Baru boleh dikira sebagai nusyus. Sebab tu kalau anda tengok video saya, dia berbeza sikit dengan ustaz. Kalau ustaz, dia akan fokus kepada perbuatan. Dia lebih kepada macam teori. Kalau saya, lebih praktikal sikit. Apa praktikal dia? Nusyus, selagi mana mahkamah tak kata nusyus, selagi tu isteri tu tak nusyus. Kerana dia perlu ada perbicaraan. Okey, Nur Khairun Nisa. Macam mana pula kalau suami sediakan tempat tinggal tapi dalam rumah tu ada adik ipar yang sudah berkahwin dengan mak dia yang tak mau keluar dari situ? Malah mertua halau saya keluar dan suaminya hanya menurut. Adakah tu dikira tidak menyediakan nafkah tempat tinggal? Baik. Okey. Soalan ni agak tough sebenarnya. Saya nak jawab ni, saya kena fikir lebih sikit. Okey, Puan Nisa. Saya pernah terbaca. Saya pernah terbaca dalam satu kitab. Ceritakan tentang bila seseorang suami, bila seseorang isteri ni, dia nak suami dia sediakan tempat tinggal yang selesa untuk diri dia, maka suami ni perlu untuk sediakan. Tak semestinya selesa tu membawa maksud mahal. Cukup untuk keperluan dia tu ada. Dan bila keselesaan tu dia tak capai dekat rumah dia tersebut, wajib untuk suami tu sediakan tempat tinggal yang berasingan dengan tempat tinggal keluarga dia. Faham tak kat situ? Okey. Tu dari sudut hukum.
Kalau mertua yang halau, so maksudnya suami tu gagal lah. Gagal untuk sediakan tempat tinggal sebab dah dihalau kita pun. Oh, okey. Lagi dia join. Lepas ajak tengok cerita Korea. Semalam saya dah maraton. Cerita Squid Game. Oh, best. Saya dah buat tuntutan tinggalkan nafkah tuan. Dah dapat perintah dari hakim tapi ex buat bodoh je. Sekarang saya buat SPP. Bagus Puan Aziara. Alright, memang itulah dia punya proses dia. Soalan ke? Mighty City. Saya bercerai 1999 baru ni. Saya tak tuntut nafkah dari mula-mula kahwin sampai sekarang, termasuk nafkah semasa iddah sebab tak nak pening-pening panjangkan cerita. Ya. Anggaplah tu pengorbanan besar puan, dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan dan diperluaskan rezeki kita kelak di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sarah, bagaimana pula dengan perabot atau barangan elektrik, alatan dalam rumah, adakah termasuk dalam nafkah tempat tinggal tuan? Kalau tak ada perabot, kalau tak ada barang elektrik, kita boleh hidup tak dalam rumah tu? Okey, yang tu soalan yang akan ditanya dalam mahkamah biasanya. Okey, so maksudnya kalau dah disediakan tempat tinggal, perabot, tempat tinggal, bayar duit elektrik, air semua dah ada, tapi tapi kipas tak ada kan. So kita macam mana? Dia sediakan nafkah tapi tak berapa nak sempurna. Faham tak? Bagus juga soalan macam ni no. Oh. Saya tak pernah dengar lagi lah soalan macam ni puan. Cuma saya kalau kata dari sudut pembacaan saya dalam kitab fiqh berkenaan dengan penyediaan tempat tinggal ni, dia kata tempat tinggal dan segala keperluan. Maksudnya keperluan ni kalau katalah benda tu tak ada, memudaratkan tak? Jadi kalau kata perabot, kalau tak ada, kita boleh duduk lagi dalam rumah tu. Boleh kan? So kita boleh duduk. Cuma tak berapa nak sempurna lah. Masuk rumah besar, ayam api ada, tengok-tengok duduk bersila kat bawah pun boleh dia juga kan. Bersila okey lagi lah. Tak apa lah kita kata masuk dalam rumah, elektrik ada tapi kipas tak ada, kan pelik tu kan. Boleh hidup tapi tak berapa nak selesa. Cuma dia dah menyediakan tempat tinggal tu. Kalau kata dah provide bayar rumah, dah provide elektrik, air tu, yang tu dia dah mencukupi. Macam kejam kan. Jangan cari lelaki kedekut macam tu. Okay, seriously. Ini berkira kalau kata perabot pun kacau, tak ada barangan elektrik pun tak boleh. Noris, dalam tuntutan poligami, mahkamah perintahkan agar rumah dan kereta atas nama isteri tapi suami enggan tukar nama. Soalannya? Tuan, biasa jika menuntut nafkah di mahkamah, apakah dokumen yang diperlukan? Okey. Bila dokumen penting dalam tuntutan berkaitan dengan nafkah, yang pertamanya adalah sijil pernikahan ataupun sijil perceraian. Nafkah kan? Nafkah nanti perkahwinan lah kan? Oh, sorry. So, dah berkahwin lagi kan? So, sijil nikah lah. Sijil nikah dan kemudian salinan IC. IC penting. Kalau anda bukan warga negara, tak boleh nak buat tuntutan lah. Kalau ada pasport untuk orang yang bukan warga negara boleh. Right? So buat tuntutan mesti kena ada IC dan sijil nikah. Tu dua benda basic.
Kemudian yang sampingan-sampingan ni contoh dia seperti resit-resit. Apa yang kita beli, apa yang kita nak buktikan dekat mahkamah. Okey. Contohnya resit pembelian barang rumah, resit pembelian keperluan diri kita, resit perubatan. Tu semua tu adalah bukti-bukti sampingan yang kita boleh bawakan semasa proses perbicaraan. Okey, saya nak ambil soalan last lah kot. Saya pun dah penat lah ni. Saya pun nak layan Squid Game kat belakang ni. Apa nampak lah Squid Game. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau suami bagi nafkah tak cukup, nak lebih dikira hutang. Nak lebih dikira hutang? Macam mana tuan? Saya ada membuat tuntutan fasal tahun lepas, tapi suami tak nak lepaskan. Dia minta saya buat tuntutan khuluk sebab dia tak setuju untuk cerai. Boleh tuan jelaskan khuluk yang sepatutnya saya jelaskan? Okey. Selama dalam perkahwinan dia bagi nafkah hanya cukup-cukup, belanjaan tak pernah lebih dan tak pernah sediakan keperluan. Macam mana ya tuan? Okey. Alright, Puan Husna Hassan. Macam saya cakap awal tadi, kalau suami ni nafkah yang disediakan tu tak mencukupi, dia boleh dianggap sebagai cuai nafkah. Okay? Dalam fasah, dia tak semestinya tak provide 100%. Kalau dia provide tak cukup pun, kita boleh buat tuntutan fasah. Right? Dengan syarat kita berjaya buktikanlah yang suami hanya sediakan ini sahaja, tapi yang lain-lain semua saya yang beli sendiri, saya yang guna kudrat sendiri untuk cari. So dalam fasah dia ada terma dia tu cuai nafkah. Cuai bukan maksud tak menjalankan langsung. Dia jalankan sikit sahaja pun boleh dikira sebagai cuai. Okey. Jadi kalau fasah ni memang dia mengambil masa, sebab kita nak perbicaraan dekat dalam mahkamah. Bila nak bicara ni, dia ada pembuktian, dia ada peringkat untuk kita berhujah. Masa mula-mula tu kita nak kena buat saman, peringkat sebutan. Jadi dia sangat mengambil masa. Tambah-tambah pula kalau katalah pihak suami ni nak lawan. Kalau pihak suami ni nak lawan, memang mengambil masa. Saya ada satu kes yang dah 3 tahun tak selesai-selesai lagi. Macam pelik kan? Yang itulah masalah dia. 3 tahun kot. Jadi kita pun menghadapi situasi yang mana perbicaraan ni mungkin akan drag kalau kata suami nak lawan kes fasah. Dia bukan nak memurnikan keadaan, dia akan lebih mengeruhkan keadaan rumah tangga tersebut sendiri. Okey. Jadi kita ada alternatif, iaitu perceraian secara khuluk ataupun tebus talak. Maksudnya adalah kita sebagai isteri membayar sejumlah wang. Okey, sejumlah wang kepada suami untuk melepaskan diri kita, untuk kita beli talak lah, senang cerita. Suami kan dia ada benda, lafaz tu yang kita sebut sebagai talak. So kita nak beli lafaz tu. Yang senang mudah lah kita nak bagi faham. Alright. So khuluk ni, tebus talak ni, dia atas isteri. Kalau isteri setuju, filekan. Dia kena tengok dulu, sebab cerita tentang tebus talak ni, dia ada 2 persetujuan yang kita perlu. Okey, 2. Yang pertamanya, kita perlukan persetujuan bersama. Mesti dua-dua setuju untuk tebus talak. Yang tu dulu. Dia tak boleh kalau kata suami nak tebus talak tapi isteri tak nak tebus talak. Tak boleh macam tu. Sebab dia mesti atas kerelaan. Isteri nak tebus talak, tak apa, awak cakap berapa je nak bayar, saya nak bayar. Suami kata tak mau, aku satu sen pun aku takkan terima. Gitu. Sebut 1 juta, 1 juta pun aku tak mau lepaskan hang. Aku sayang kat hang. Tiba mohong kan. Okey. So 1 juta pun tak mau. Let's say lah macam tu. Jadi kita tak dapat konsen lah untuk kita nak bersetuju dengan tebus talak tersebut. Tu pertama. Yang keduanya, kalau kata dua-dua bersetuju untuk tebus talak, dia mesti dapat persetujuan juga dari sudut jumlah. Berapa jumlah? Dia tak boleh, isteri kata saya mampu bagi setakat 5,000. Mana boleh 5,000? Saya nak 10,000. Wah, kan? So duk main bargain kat situ, duk main tawak menawak pula kat situ. Tak dapat persetujuan, tak boleh tebus talak perempuan. Dia mesti kena ada persetujuan sebaik-baiknya. So kalau kata setuju dua-dua tebus talak, kena juga setuju dengan jumlah tebus talak. Okay, we clear? So kalau kata dah clear kat situ, baru boleh buat
cerai tebus talak. Dia tak boleh paksa-paksa. Suami tak boleh paksa isteri bayar tebus talak. Isteri pun tak boleh paksa suami untuk terima duit tebus talak. Okay? Kalau kata apa, nak lebih tu dikira hutang. Kalau suami tu bagi lebih, dia tak boleh dikira sebagai hutang. Okay, hutang ni kalau kita pinjam, kita sebut perkataan pinjam. So kalau kita pinjam, yang tu boleh dikata hutang. Contoh pinjam untuk apa? Kita pinjam untuk bayar duit kereta. Contoh isteri ada beli kereta. So kita mungkin ada tunggakan. So kita pinjam duit suami untuk bayar tunggakan, yang tu pinjam. Kalau kita minta duit untuk suami bayar duit kereta kita, yang tu tak boleh dikira sebagai nafkah, perempuan. Okay, kereta bukan nafkah kepada isteri. Alright, saya penat dah, perempuan. Saya rasa cukup sampai tu saja. Okay. Eloklah pukul 10 suku dah. Dekat 1 jam suku dah saya live. Okay, thank you so much kepada anda semua. Harap anda semua dapatlah sikit sebanyak perkongsian saya pada malam ni. Hopefully lah kan, saya punya penerangan ni dapatlah diterima. Okay, kalau kata ada yang tak berpuas hati ke, nak kecam ke, terpulanglah. Kita ada perbezaan pandangan. Saya meraihkan saja apa saja perbezaan pandangan tersebut. Pandangan saya daripada sudut kata mata sebagai peguam syar'i. Dia sangatlah macam praktikal sikit kat situ berbanding dengan teori. Saya percaya memang ada banyak pandangan mazhab yang lain. Okay, ada pandangan kitab ni. Tapi dari sudut praktikalnya, inilah yang saya cerita dari sudut undang-undang tersebut. Kalau kata ada yang tak puas hati tu, tak mengapalah. Saya maafkan je lah. Saya tak kisah pun. Okay, so thank you so much kepada anda yang kongsikan saya punya video TikTok, setiap penulisan, sama ada saya sendiri ataupun Puan Afika Razak. Thank you so much. Dan hopefully kita akan jumpa lagi live pada hari Jumaat ni, insyaAllah. Dengan tajuk yang lain pula pada waktu yang sama, jam 9 malam. Okay, alright, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Thank you so much. Have a good night. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.